Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita peluang dan memberikan kita bimbingan dan hidayah bersama-sama kita menelusuri dan membaca kitab Ad-Da' wad Dawa', karya yang sangat agung yang memberi impak yang besar jikalau kita hayati dan selami kandungannya yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Al-Qayyim atau Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Setelah mana kita menelusuri kitab ini dengan begitu panjang perjalanannya, kita sudah pun menghampiri penutup-penutupnya, walaupun penutup ini masih lagi kita perlukan beberapa siri kelas. Anda tak kata kita akan habis kitab hari ini, tapi maknanya kita sudah hari ini ialah dia punya permulaan, kita kata apa, permulaan untuk kita sampai ke garis penamat kitab dan kita sampai kepada isu utama atau isu asasi untuk menjawab soalan. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang panjang-panjang ni, ini adalah mukaddimah nak jawab soalan yang ditanya. Pasal apa? Pasal soalan hak dia tanya tu rumit, tuan-tuan. Ya, penyakit hati ni rumit. Nak suruh orang berhenti daripada dosa bukan senang. Dalam keadaan dosa ni benda buruk yang jelas. Ya, nak suruh orang tinggal dosa pun tak senang, tuan-tuan. Ya. Apatah lagi kalau orang itu terlibat dalam benda-benda yang melibatkan syubhat. Setengah orang salafi, orang sunnah yang mendakwa diri mereka claim mereka sunnah ke apa ke, kadang-kadang mereka ambil mudah benda ni. Mereka kata bid'ah lagi bahaya daripada maksiat. Tapi perkataan ini lama-lama kita sudah lihat dia sudah menjadi talbis iblis terhadap golongan yang mengklaim diri mereka salafi. Nas'alullah al-afiyah. Atas alasan bid'ah lebih besar daripada maksiat, mereka mengambil jalan mudah bila tengok orang buat maksiat. Bila ni tidak ada usaha yang besar, ya, untuk mengekang gejala maksiat atas alasan sikit-sikit alasan dia bid'ah lagi besar daripada maksiat. Ya. Ini tak betul. Tak betul. Walaupun bid'ah dari satu sudut, itu satu sudut, tapi bukan makna mutlak bid'ah tu mesti lebih teruk daripada maksiat. Sedangkan ulama ahli sunnah wal jamaah ijma', ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak mencapai kufur, tidak menyeru kepada bid'ahnya, riwayat hadisnya diterima. Ya. Sedangkan orang yang ahli sunnah, akidahnya ahli sunnah, tapi fasik, buat maksiat, riwayat hadisnya tidak diterima, ditolak. Riwayat fasik ditolak. Kan? Bukan semua ahli bid'ah dihukum fasik. Ya. Ini juga perkara yang kita kena hati-hati, jangan sampai atas kita mengklaim diri kita ni sunnah, diri kita ni ikut salaf, lepas tu makan diri, jadi talbis iblis. Iblis belik kita dengan syubhat yang begitu dahsyat, especially budak-budak muda lah. Atas nama bid'ah tu lebih teruk daripada maksiat, maka mereka dah tak kisah lagi post gambar-gambar apa sahaja di media sosial, bergaul dengan sesiapa sahaja di media sosial tanpa mengira lelaki perempuan. Ya. Atas klaim kita orang sunnah, kita tak buat bid'ah. Bid'ah lebih besar daripada maksiat. Ini semua, bahkan bila dah sampai ke tahap itu, dia sudah menjadi bid'ah irja'. Dia bukan lagi salafi kalau macam itu. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Kalau dah sampai ke tahap begitu,
ke tahap maknanya buatlah apa saja maksiat asalkan tak buat bid'ah, ini sudah jadi irja', murji'ah. Na'udzubillah min zalik. Ini kerana banyak orang salafi, mereka suka baca perkataan-perkataan ulama salaf tanpa sebarang syarahan atau tanpa sebarang konteks yang betul. Dia hanya petik perkataan ulama salaf macam tu saja. Lepas tu dia ni lah ni ulama salaf kata. Ulama salaf kata jangan dengar ahli bid'ah. Tutup telinga walau baca Quran. Ulama tanpa dia mengambil keseluruhan gambaran yang sebenar. Tanpa dia melihat bagaimana para ulama ahli sunnah wal jamaah memahami konteks perkataan-perkataan ini. Ini juga antara punca. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Baik. Apa dia soalan hak dia tanya awal kitab ni apa dia? Ya. Iaitulah satu orang yang terjebak dalam kancah maksiat yang sangat dahsyat, yang bagi dia kalau dia tidak berpatah balik akan menyebabkan dia musnah dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan kita dah sampai ke hujung kitab, memang dah lupa, mai kita baca balik soalan dia. Ya. Apa soalan dia? Dia kata bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma taqulu sadatul ulama'u a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريقة فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين. Soalan simple, sebaris dua. Dia kata, apa pandangan ulama sekalian tentang seorang lelaki yang telah diuji dengan satu musibah yang dia tahu kalau dia berterusan dengan musibah ini, dengan ujian ini, satu bala ini, ya, dia akan merosakkan dunia dan akhiratnya. Dia telah berusaha menolaknya dengan segala jalan, tapi tidak dapat, tidak melainkan syahwatnya semakin menyala-nyala. Apa cara nak tolak dan apa jalan untuk menghilangkannya? Jadi semoga Allah merahmati orang yang membantu orang yang diuji sebegini, dan Allah itu sentiasalah membantu seorang hamba selama mana hamba itu membantu saudaranya. Berilah fatwa kepada kami, semoga kamu diberi pahala. Jadi itu soalan. Jadi mukaddimah yang panjang-panjang kita duk baca beberapa tahun ni ialah persediaan untuk menjawab soalan ini. Supaya dia tahu bahawa cara untuk kita yang telah dijelaskan oleh Ibn Qayyim daripada awal. Ibn Qayyim bawakan cerita tentang bahaya dosa, bahawa dosa ni bahaya, itu satu sudut. Itu dia panggil tarhib, menggerunkan. Kemudian dijelaskan punca-punca. Ya, punca-punca. Apa punca sebenarnya kita buat dosa, apa punca sebenarnya kita buat pahala. Iaitulah apa dia? Al-hubb wal iradah, al-mahabbah wal iradah. Dia jelaskan secara umum cara-cara untuk kita menjaga diri kita daripada melakukan dosa dengan menjaga pandangan, menjaga lintasan hati, menjaga ucapan, menjaga gerak-geri. 4 perkara yang telah kita bincangkan. Kan? Sekarang Ibn Qayyim kata, faslun ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. We shall conclude the answer to the initial question with a statement that is connected to the infatuation of images and what that contains from ills in this life and the hereafter
even though there may be too many to mention. Dia kata, ni bab ini begitu panjang, begitu banyak untuk disebutkan. Tak? And infatuation with images corrupts the heart. And if the heart is corrupted, consequently, the intentions, statements, and actions also become corrupt, and the core essence of monotheism of an individual also falls into ruin. And we have previously mentioned, and as we shall further elaborate on shortly, insyaAllah, by God willing. Dia kata, macam dipahami lah, kan? Maknanya, ashqis suwar, infatuation of images. Orang Melayu kata, mabuk kepayang. Betul ke? Orang kata dia panggil apa? Angau. Cerita Perambi tu kan, angau. So dia kata kita tutup menjawab bab fasal ini tentang perkara yang berkaitan dengan angau. Dan apa yang ada pada angau itu daripada segala kerosakan yang segera dan akan datang. Walaupun banyaklah kalau kita nak bincang bahaya penyakit angau ini, kerana angau itu merosakkan jiwa. Dan bila jiwa telah merosakkan hati itu sendiri, merosakkan jiwa. Dan bila ianya rosaklah segala tujuan dan niat dan kehendak dan ucapan dan amalan. Dan rosaklah tauhid. Angau ni boleh merosakkan tauhid. See? How dangerous is it? Ya. Seperti yang telah kita sebutkan terdahulunya dan seperti yang kita akan jelaskan lagi pada yang akan datang daripada fasal ini insya-Allah taala. والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهما اللوطية والنساء. Dia kata apa? Allah informed about this condition primarily in two segments of society. They are the women and the sodomites. Should be not the women. What the translation? I think. Yes, what it means by the women is the object of the infatuation, the images that been infatuated. So itulah lelaki dan juga wanita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyakit ini daripada dua golongan, iaitulah golongan Al-Lutiyah, pengikut kaum Nabi Lut yang mengamalkan LGBT, dan juga golongan wanita, golongan yang kita kata straight, orang yang mabuk kepayang dengan perempuan, yang perempuan sendiri mabuk kepayang, iaitulah Imra'atul Aziz, yang terkena penyakit tersebut, golongan perempuan yang jatuh angau dengan Nabi Yusuf alaihissalam. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة. Dia kata, Allah informed us about the infatuation that the wife of Al-Aziz had towards Prophet Yusuf alayhi salam, and how she attempted to seduce him and use it against him. He also informed us of the condition of patience, chastity, and piety that Prophet Yusuf alayhi salam remained resolute upon, despite the fact that the affair he was trialed with was not one that a person would not remain patient in, except those whom Allah grants sufficient patience to. Indeed, the action depends on the strength of the incentive and the presence or lack of presence of a prevention. The incentive here was of utmost intensity. So dia kata, Allah Ta'ala cerita yang jenis pertama daripada al-ish ataupun mabuk kepayang atau angau ni ialah bagaimana isteri Al-Aziz jadi angau kepada Nabi Yusuf
alaihi salam. Bagaimana dia menggoda, dia cuba buat benda-benda yang buruk terhadap Nabi Yusuf AS, mengajak dia buat benda-benda yang tak elok. Dan Allah cerita bagaimana Nabi Yusuf AS begitu menjaga kehormatan dirinya, ya, sabar menahan dirinya daripada terjebak dalam perkara itu walaupun terdapat dorongan yang kuat, ya. Kerana seseorang itu akan terjebak ke dalam kesalahan, dosa, sebagaimana kita dah bincang sebelum juga, ialah bergantung kepada sejauh mana kuatnya dorongan dan tiadanya halangan. Ya, tiadanya halangan, kuatnya dorongan dan tiada yang menghalang. Dan dalam kes Nabi Yusuf AS ni, dia mempunyai dorongan yang kuat untuk menyahut ataupun untuk memenuhi godaan atau hasutan Imra'at Al-Aziz. Wadhalika min wujuh, and this is from a number of perspectives. Dia kata, ahaduha ma rakabahu Allah subhanahu wa ta'ala fi tab'i ar-rajuli min maylihi ila al-mar'ati kama yamilu al-'atshanu ila al-ma'i wal-ja'i'u ila at-ta'ami hatta inna kathiran min an-nasi yasbiru 'an at-ta'ami wash-sharabi wa la yasbiru 'an an-nisa'. Wa hadha la yudhammu idha sadafa hillan bal yuhmad kama fi kitab az-zuhd lil-imam Ahmad من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. Yang pertama is apa dia? The first perspective that we argue for the incentive for Prophet Yusuf alaihi salam to agree with the Al-Aziz wife in what she is seducing him to. Yang pertama sekali ialah the natural inclination that Allah has created within a man towards a woman is similar to the one a thirsty person has towards water and the hungry one towards food. Has similar, the inclination of men towards women has a similarity, is similar to our inclination to water and food when we are hungry and thirsty. You see, bila kita lapar dan kita dahaga, kita akan, macam orang Melayu kata, bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal. You see, bagaikan semut menghurung gula. Semut menghurung gula. Tahu menghurung? Hurung tu dia main keliting-keliting, dia main makan lah gula kan, penuh kat situ. Jadi tarikan itu bahkan lebih kuat sebenarnya. Lebih kuat. Ya. Bahkan orang itu boleh bersabar. Ya. There are even occurrences wherein many people withhold from food and drink but are unable to withhold themselves from women. Ya. Bahkan kadang-kadang dorongan syahwat untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu lebih kuat daripada makan dan minum. Ya. However, this is not something dispraised if it is done in a lawful manner. In fact, it may be complimented as has been narrated in the Musnad of Imam Ahmad. No, the translation is not right. It said here is Musnad Imam Ahmad. Actually, it's in Zuhud. Yeah, as we in the Arabic text here, it says kama fi kitab az-zuhd li Imam Ahmad, not in the Musnad. So Zuhud is a different book authored by Imam Ahmad radhiyallahu anhu, differ from Al-Musnad. So maybe this translation is based on other version of Arabic printed edition. It's different tahqiq. So but what we got here is the correct, inshallah ta'ala. So
أي نعم. المحقق قال هنا ليس في المطبوع. Even this hadith أيضا this hadith also we cannot find in the printed edition of the book of Zuhud for Imam Ahmad, but it has been narrated by Abdullah ibn Ahmad in Ziyadat al-Zuhud an Abihi an Imam Ahmad. Nah. On the authority of Yusuf ibn Atiyah al-Saffar, who narrates from Thabit, who narrates from Anas, who narrates that the Prophet said, "It has been made beloved to me, hubbiba ilayya min dunyakum al-mar'atu wa-tib." From this worldly life of yours, women and fragrance. I withhold from food and drink, and I do not withhold from them. So, inclination toward women is a fitrah, is the natural inclination. That's what God, Allah subhanahu wa ta'ala, created us, men and women, for us to incline to each other. And by that, the humankind can be produced. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. And Allah subhanahu wa ta'ala said in surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. So, jelas daripada surah An-Nisa ayat pertama dan surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut naluri ataupun fitrah, kecenderungan lelaki kepada perempuan ini adalah yang asal. Ya. Sebab itu kita kena, macam kita dah sebut sebelum ni, ya, Allah Ta'ala ciptakan kita dengan kemampuan, ability. Ya. Dan Allah Ta'ala ciptakan kita dengan fitrah, dengan naluri. Ya. Dia ada dua. Satu kecenderungan, kemampuan. Yang kedua kecenderungan, inclination. Yang kedua is our capability. Yang pertama is our capability. Allah Subhanahu wa ta'ala created us to be capable with many things. We can do many things. We are capable to do many things. Whether the things that we're capable to do is permitted by Allah Subhanahu wa ta'ala or forbidden by Him. So both permitted action and forbidden actions are in the boundaries of our capability. Apa yang Tuhan larang dan apa yang Tuhan bagi buat, kedua-duanya adalah dalam sempadan kemampuan kita. Ya. Itu kita kena faham. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita naluri, kecenderungan yang dinamakan sebagai fitrah. Dan kecenderungan ini, naluri ini, fitrah ini, dia mendorong kita kepada yang dibenarkan sahaja. Itu yang kita dah cerita daripada awal. Ya. Di antara fitrah itu ialah akal yang waras. Ya. Penilaian akal yang waras dengan nilai-nilai moral values, ya, yang betul akan mendorong kita untuk memilih yang benar, yang Tuhan benarkan, dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dia fahishah, sesuatu yang keji, satu yang kotor, jijik pada mana? Pada fitrah. Ya. Wasa'a sabila, dan jalan yang tak elok, adat, buruk pada adat, pada pandangan manusia. Ya. So ini adalah, kita kena faham bahawa manusia ni dia ada kemampuan untuk buat benda yang Tuhan suruh dan benda yang Tuhan larang, sama-sama.
Dia tidak ada istilah kalau Tuhan dah larang kita tak mampu buat, tidak ada pasal itu. Okey. Tetapi apa yang kita kena faham ialah fitrah mendorong kita ke arah yang Tuhan benarkan dan menjauhkan kita daripada apa yang Tuhan larang. Itu yang kata fitrah tu. Jadi fitrah kita ialah kepada tauhid. Bukan bermakna kita tak mampu melakukan, na'udzubillah min zalik, tidak mampu melakukan apa? Syirik. Tetapi fitrah kita kepada tauhid. Tetapi syirik boleh dibuat tak oleh manusia? Ya, ramai manusia buat syirik. Na'udzubillah min zalik. Tetapi adakah syirik itu in line with our natural inclination? No, of course not. Sebab itu Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Makna hadis ini ialah orang yang jadi Yahudi, Nasrani, Majusi bukan kerana mereka punya intuition, inclination, kecenderungan fitrah, bukan. Bukan kerana memang ada fitrah manusia ni, dia dah buat kaji-kajian, dia suka dengan agama Yahudi. Dia rasa agama Yahudi ni sesuai, bagus, agama Nasrani ni sesuai, bagus, Majusi, tak. Punca manusia pergi pegang agama-agama yang bukan Islam ini adalah semata-mata kerana ikut nenek moyang saja. Bukan kerana jiwa dia sendiri tenteram dengan agama tersebut. Tidak. Itu maksud hadis. Ya. Sama ada dorongan itu kerana ibu dan bapa ataupun kerana syaitan. Ya. Inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa wa ahlaltu wa ahlaltu lahum kullama nahaltuhum. Dalam hadis kursi kama qala Nabi SAW, Nabi riwayat daripada Allah Taala, Allah kata, aku ciptakan hamba-Ku semuanya hunafa, cenderung kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan aku halalkan semua yang aku beri kepada mereka. Fa atathum asyayatin fajtalathum. Lalu syaitan datang, lalu syaitan menculik mereka. Ini syaitan yang memesongkan mereka supaya tidak cenderung kepada tauhid. Bukan kerana syirik ni memang sesuatu yang, oh Masya Allah, syirik ni memang sesuatu yang manusia rasa tenang bila buat syirik. Tidak. Sama sekali tidak. Syirik, tidak ada manusia yang tenang dengan syirik. Manusia hanya tenang dengan tauhid. Nak bagi contoh ni supaya orang faham. Ya. Jadi di antara naluri yang Allah Ta'ala cipta kepada kita ialah kecenderungan lelaki kepada perempuan. Tarikan lelaki perempuan. Ini adalah naluri yang sahih. Tetapi tidak bermakna manusia tidak ada kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, dengan haiwan, dengan apa saja benda. Kita dengar manusia hari ini buat hubungan seksual dengan segala jenis benda pelik-pelik. Na'udzubillah min zalik. Ya. Bukan bermakna tidak ada kemampuan untuk melawan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada kemampuan untuk melawan kehendaknya yang syar'i, walaupun mereka tak boleh lari daripada kehendaknya yang kauni, sebab mereka tak boleh lawan kehendak syar'i Allah, melainkan dalam ruang lingkup yang Allah Ta'ala kehendaki secara kauni. Okey. Jadi kita kata orang yang ada nafsu kepada sesama jantina, atau nafsu kepada binatang, atau nafsu kepada orang mati, nekrofilia, zoofilia, apa sahaja kecenderungan yang pelik-pelik, ya, yang cenderung kepada macam-macam lah kan, na'udzubillah min zalik, macam-macam lah kalau kita nak sebut zaman law ni, pelik-pelik semua kan, ya. Tetapi adakah itu adalah nalurinya yang sebenar? Tidak. Of course not. Itu bukan nalurinya yang sebenar. Dan dia tidak akan tenteram dan tidak akan membuahkan hasil. Sebab itulah orang LGBT tak boleh beranak. Sedangkan di antara natijah hasil yang tabi'i, the nature fruits of sexual relationship between men and women adalah menghasilkan manusia yang lain, anak.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah Ta'ala kata lidaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala jadikan di antara suami isteri itu rasa cinta dan rahmat. Cinta maknanya syahwat seksual. Rahmat ialah anak pinak yang terhasil daripada syahwat seksual itu. Ya, ataupun rasa cinta masa muda, rasa rahmat masa tua, dan bagailah tafsiran ulama, tapi semuanya dalam makna yang sahih. Ya. Tujuan, ya. Kerana hubungan sexual intercourse ini dia ada telah disusun, has been designed by God to a specific purpose, has been designed for a specific purpose. What the purpose is? To produce humankind. That is the one of the main purpose. Yeah. You see? Macam kita kata makan. Makan itu untuk memastikan tubuh badan kita berfungsi dan boleh hidup. Ya. Dan saluran yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita makan ialah mulut. Masuk ke esophagus, masuk ke perut. Ya. Itu adalah jalan yang fitrah. Ya. Jadi kita kata kita kena faham di antara perkara yang penting untuk kita faham bila kita nak berhadapan dengan golongan LGBT adalah masalah ini. Yang mereka tak boleh bezakan di antara the capability between the human capability dengan the human nature inclination, nature intuition, natural inclination. Al-mail al-tabi'i, kecenderungan yang natural, yang asal. Ya. Yang Allah Ta'ala ciptakan kita. Sebab itu alat sulit diciptakan memang untuk masuk lelaki ke perempuan. Ya. Lelaki ke perempuan. Dan bila dia masukkan alat sulitnya kepada bukan tempatnya, dia tidak berlaku seperti yang, bahkan sebaliknya yang terhasil adalah penyakit. Allahul Musta'an. Naam. Jadi poin dia kata di sini ialah rasa cenderungnya lelaki kepada perempuan ini tidak dicela secara mutlak. Kerana dia adalah asal. Bahkan sebaliknya, jikalau ia disalurkan dengan cara yang Allah Ta'ala izinkan, ini dipuji. Dipuji. Ya. Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan kamu itu ada sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami datang kepada isteri kami melampiaskan nafsu syahwat, dapat pahala? Nabi kata, kalau kamu lampiaskan syahwat kamu dengan cara yang haram, zina, dapat dosa? Ya. Sahabat kata, ya, berdosa. Maka kalau lampiaskan dengan cara yang betul, dapat pahala. Yang ni kalau dia buat benda tersebut dengan tujuan untuk menjaga dirinya daripada zina, itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Kan? Dan Allah Ta'ala jadikan itulah hubungan suami isteri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Pakaian saling menyelimut sama salah satu dengan yang lain. Hadis daripada Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd daripada Anas daripada Nabi SAW, telah diberikan rasa cinta kepadaku daripada hal ehwal dunia kamu ini, kata Nabi, ialah perempuan dan minyak wangi. Aku boleh sabar daripada makan dan minum, tapi aku tak boleh sabar daripada mereka, daripada wanita. Ya. Kerana itu adalah fitrah, itu adalah kelakian yang sejati. Dan Nabi SAW lelaki yang sempurna. The perfect man. Dan isteri-isteri baginda adalah the perfect women. Ya. Jadi ini adalah perkara yang dipuji, digalakkan. Sebab itu Nabi SAW menjadikan perkahwinan sebagai salah satu sunnah utama agama baginda.
Sehingga Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. La rahbaniyata fil Islam. Tidak ada konsep ke apa nama dia panggil, bukan padri, dia panggil apa tu? Rahib, kerahiban dalam Islam. Monastery, monk. Tidak ada monk dalam Islam. Ya, yang duduk tidak kahwin, ya, tidak ada. Dalam Islam itu bukan cara untuk beribadah. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Tuhan jadikan bagi mereka isteri dan anak pinak. Dalam keadaan mereka nabi-nabi yang sibuk mengurus atur hal ehwal dunia. Ya. Jadi ini adalah perkara yang kita kena faham, bahawa Islam tidak melihat sexual relationship, sexual intercourse between men and women as something that to be shamed of unless it has been conducted in illegitimate way. As long as it has been conducted in legitimate way, so that is something permissible and will be rewarded by Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini adalah sudut pandang yang berbeza dengan agama Kristian. You see, kalau kita melihat, ya, Allah Ta'ala sebut di awal surah An-Nisa itu, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah bagi tahu bahawa memang tujuan dia ciptakan Adam dan Hawa adalah untuk mereka berdua ini menghasilkan keturunan, anak pinak. Ya. You see? Maksudnya memang mereka ditakdirkan untuk melakukan hubungan seksual. Berbeza dengan pahaman dalam ajaran Kristian yang melihat sexual intercourse ini sebagai sesuatu yang jijik pada asalnya. Yang mana bagi mereka bila Adam makan buah yang dilarang itu, itulah mereka kata the fruit of knowledge. Maksud fruit of knowledge ni Adam kenal syahwat. Bagi mereka sebelum Adam makan buah tu, Adam tidak ada syahwat kepada Hawa. Mengarut gila. Bohong. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala memang ciptakan Hawa adalah untuk menjadi teman Adam alaihissalam. Ya. Memang mereka telah dicipta oleh Allah Ta'ala dengan tujuan yang nyata, yang jelas. Wa ja'ala wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudan ketuhanannya, and among of the signs of his lordship, apa dia? Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. He created from your own kind your spouse. Dia ciptakan daripada kita punya jenis manusia, pasangan hidup kita. Litaskunu ilaiha, supaya kita rasa tenang duduk dengan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini konsep hubungan lelaki dan perempuan dalam Islam is sangat-sangat indah, ya. Tidak sama dalam agama-agama lain yang memandang hubungan seksual itu jijik secara terus. Tidak. Bahkan dalam Islam, dalam nikmat syurga, hum wa azwajuhum fi syughulin fakihun. Ya. Itu di antara nikmat syurga yang besar yang Allah Taala sebut dalam surah Yasin. Dan banyak lagi surah-surah yang lain. Ialah nikmat melakukan hubungan seksual. Hum wa azwajuhum fi syughulin fakihun, fi syughulin, fi jima'in mustamir. Dalam hubungan seksual yang continuously dalam syurga. Ya. So tidak ada sesuatu yang jijik tentang hubungan seksual dalam Islam. Ya. Dia bukan sesuatu yang asalnya adalah something that is forbidden. Tak. Berbeza dalam agama Kristian masalahnya, tidak berkahwin itu dilihat lebih sempurna daripada berkahwin. Ya. Dan perempuan dalam Islam tidak dilihat sebagai satu entiti asing. Ya. Nabi SAW sifat wanita sebagai syaqaiqur rijal, saudara kandung lelaki, kerana kedua-duanya anak Adam dan Hawa. Ya. Wanita adalah manusia sempurna yang Tuhan ciptakan khas, diciptakan khusus. An khalaqa lakum, diciptakan untuk kamu, orang lelaki.
Jadi sehingga kan digambarkan dalam Al-Quranul Karim dua tipu daya. Satu tipu daya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah kata sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu adalah lemah. Tapi dalam surah Yusuf Allah Ta'ala cerita tentang muslihat, tipu muslihat Imra'atul Aziz, innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya ini adalah daripada tipu daya kamu. Dan tipu daya kamu, wahai golongan perempuan, adalah sangat dahsyat. Allah kata, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia terlemah. Apa makna? Dalam surah An-Nisa. Tadi wa khuliqar rijalu dha'ifan amama an-nisa yadhhabu 'aqluh. Diciptakan lelaki itu lemah bila berhadapan dengan wanita, boleh hilang kewarasannya. Nabi SAW kata, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhabu li lubbi rajulin aqilin minkunna. Aku tak pernah tengok ada creature, ada makhluk yang kurang akalnya. Naqisati aql. Apa nak kurang akal? Adakah perempuan tak cerdik? Siapa kata perempuan tak cerdik? Banyak perempuan yang cerdik daripada lelaki. Tapi apa maksud kurang akal? Kurang tegas. Kurang tegas, kurang kawalan diri. Orang perempuan kan dia punya emosi kuat. Jadi kalau jadi musibah, kan, kalau anak dia sakit apa semua, dia akan, wah, mana anak kita tak balik. Macam tu kan. Supaya pak ni boleh mencambahkan idea apa sebenarnya jadi pada anak dia lambat balik ni. Kan, kalau tidak kerana mak dia duk merong-rong tu, pak dia pun duk, tak apalah, tunggulah Ustaz, lagi dia balik. Alah, gitu. Tapi Nabi kata, aku tak pernah tengok orang yang kurang tegas, dia tak tegas, naqisatu aqlin wa dinin, agama pun kurang agama sebab dia kurang solat. Din ini solat. Maksud din ialah solat dengan puasa. Ini dia ada hari yang dia tinggal solat dan tak boleh puasa. Itu maksud. Kan? Azhabu lilubbi rajulin aqilin minkun. Yang boleh menghilangkan kewarasan akal yang terdalam bagi orang lelaki yang berakal. Yang tegas. Yang orang kata apa, dikenali dia ni tegas apa semua. Balik rumah, bini dia pujuk-pujuk sikit, Allah cayak. Itu maksud hadis. Tak kan? Orang baca hadis dia tak faham. Kan? Itu dia pun kata tengok Islam ni menghina wanita apa semua. Padahal dia yang tak erti. Kan? Maksud Nabi nak habaq kata, aku tak pernah tengok lelaki yang tegas boleh cayak melainkan kepada bini dia. Itu maksud. Kan? Sekali bini dia pujuk, selesai. Kan? Itu sifat orang lelaki dengan perempuan sebab tabiat dia, nature dia, kecenderungan dia, syahwat dia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Yang pertama sekali nisa. Wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayatid dunya. Ya. Nabi kata ad-dunya mata'. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ni keseronokan, tempat untuk seronok. Mata', betul? Kan? Tetapi keseronokan di dunia ini, kalau kita guna keseronokan yang betul, dia akan berfaedah di negeri akhirat. Kalau kita innamal hayatud dunya lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ni hanyalah main-main. Bukan betul-betul, bukan sungguh-sungguh. Dan Nabi kata yang sebaik-baik keseronokannya ialah wanita yang salihah. Dan Nabi kata asyu'mu fi thalath. Kecelakaan tu pada 3 benda. Satu orang lelaki, dia akan jadi miserable dalam hidup dia disebabkan 3 perkara. Al-mar'atu wad-dabbatu wad-dar. Isteri, binatang tunggangan, kenderaan dan tempat tinggal. Makna kalau 3 benda ni tak kena, habislah hidup, jadi miserable lah.
has a miserable and sorrow life. A man will has a miserable and sorrow life kalau tiga benda ni jadi rosak. Kalau isterinya tidak salihah, kenderaannya tidak elok, rumahnya tidak sesuai untuk diduduki, dia akan jadi masalah dalam hidup. Semua kerja dia takkan jadi. Tapi kalau tiga benda ni eloklah semua benda. Biiznillah ta'ala. Naam. Jadi nampak tak? Okay. So balik pada cerita kita ni, dia nak habaq kata apa? Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala cerita tentang godaan Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf AS ini. Dia ada banyak pendorong, tapi Nabi Yusuf berjaya tahan. Supaya dia nak cerita kepada orang yang tanya soalan ni, nak habaq kata, dia boleh, benda ni boleh ditahan. Maksudnya, kecenderungan syahwat yang membuat-buat itu boleh ditahan. Kerana terbukti Nabi Yusuf AS berjaya. See? الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. Dan yang kedua, second, Prophet Yusuf was a youth and the urge of a youth and vigor is stronger. Syahwat dalam kalangan anak remaja. Remaja ini lebih kuat, sebab itulah dia adalah fasa yang sangat bahaya. Nabi kata, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak kamu mula salat bila umurnya cukup 7 tahun. Bila cukup 7 tahun, wajib atas wali untuk suruh dia salat. Suruh saja. Tak perlu paksa. Suruh. Galakkan dengan pelbagai usaha. Tapi tak boleh pukul. Kalau dia tak salat, tak boleh pukul. Tapi bila sampai umur dia 10 tahun, mencecah 10 tahun, kalau dia tinggal salat, kena hukum. Kena bagi hukuman. Dan pisahkan tempat tidur daripada mereka. Umur 10 tahun, laki perempuan tak boleh tidur sekali. Walaupun adik-beradik tak boleh tidur sekali. Kan? Kena pisahkan tempat tidur. Tak boleh tidur dah dengan mak ayah, dengan adik-beradik yang lain. Masing-masing kena ada bilik asing-asing. Adik bilik adik, abang bilik abang. Kakak bilik kakak. Laki perempuan lah maksudnya. Bilik budak laki, anak lelaki satu bilik, anak perempuan satu bilik. Tak boleh lagi disekalikan. Kerana ini usia yang berkemungkinan untuk berlakunya syahwat. See? Kita jangan ambil mudah. Hari ni orang heran, dia kata anak saya baru sekolah darjah 3, ada kawan dia ajar buat hubungan seksual gitu gini. Dia kata budak zaman sekarang dah pandai. Padahal Nabi habaq 10 tahun. Umur 10 tahun. Tu dia lah. Duk kerja baca buku barat aja. Hadis Nabi tak mau kaji. Tak? Padahal ulama-ulama moden kita hari ni telah menyusun pelbagai buku tentang Islamic psychology. Bidang psikologi adalah bidang yang paling kuat mendapat perhatian daripada gerakan Islamization of human knowledge. Di peringkat, semua peringkat. Kerana mereka tahu bahawa inilah bidang yang paling kritikal dan paling bahaya. Human psychology, human psychiatry. Yang mana kalau bidang ini dibiarkan terus kepada modern western world view, dia akan memesongkan kita sepesong-pesongnya. Dia akan memesongkan kita sepesong-pesongnya. Kita boleh kata Dr. Malik Badri rahimahullahu ta'ala adalah mujaddid dalam bab ini. Selain daripada kita lihat di antara usaha yang begitu keras dibuat oleh Ibn Qayyim rahimahullah daripada awal lagi. Ibn Qayyim rahimahullah boleh dikatakan is orang kata apa? The most prolific and prominent Islamic psychologist. Yang mana kitab-kitab dia semua menyumbang ke arah ilmu psikologi manusia. Termasuk kitab kita dah baca lah ni. Kan?
Tapi masalahnya bila belajar psikologi, yang dia reti baca Inggeris saja, tak reti baca Arab. Kan? Itu yang saja letak terjemahan Inggeris. Kan? Ini masalah. Kita hanya nak dengar cakap orang barat. Orang barat ni bukan dia tahu apa. Dia tak ada tamadun, sampai lah pun tak ada tamadun lagi. They are uncivilized species. Ada? Sampai lah. Orang barat yang kita maksudkan orang kafir lah. Macam mana mereka dulu adalah barbarian, macam itulah mereka lah ni adalah barbarian. Jangan ingat sebab mereka bangunan sudah tinggi, baju sudah ada coat necktie, mereka tidak lagi jadi barbarian. Tak. Pemikiran mereka, moral mereka, tingkah laku mereka, semuanya barbaric. Kan? Jadi tidak ada perhatian. Kan? Itu sedangkan kalau kita dah belajar dulu surah An-Nur macam mana kawalan-kawalan yang Allah Taala letakkan even dalam rumah. Ya. Kawalan daripada zina ni sampai dalam rumah itu sudah diletakkan kawalan-kawalan yang jelas supaya anak-anak tidak terjebak ke dalam tidak terjebak ke dalam kancah zina. Ya. Hari budak-budak muda ni kita kena perhati. Ya. Bukannya masa mereka remaja ni lah kita, oh yalah tak apalah pi camping, pi study group konon-kononnya. Ini semua adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada bahaya. Al-thalith, third, annahu kana azaban laysa lahu zawjah wala surriyah taksiru shiddat ash-shahwah. He was an unmarried man. He did not have a wife or a concubine to subdue his urges. Nabi Yusuf AS juga bujang. Dia tak ada bini, tak ada hamba sahaya untuk melampiaskan syahwatnya dengan cara yang betul. Dan dia digoda oleh wanita yang sangat cantik, yang berkedudukan, yang pangkat. Ar-rabi' annahu kana fi biladi ghurbatin yata'atta lil gharibi fiha min qada'il watari ma la yata'atta lahu fi watanihi baina ahlihi wa ma'arifih. Fourth, he was in a foreign land. Whilst the foreigner in any land is more prone to fulfilling their desires than they are in their homeland, being surrounded by their family and those known to them. Biasanya kalau dia buat bukan ada orang kenal, kalau dia balik kampung dia bukan orang nak tahu lah. Kan dia negeri orang. Dia boleh buat benda tersebut, kemudian dia lari pindah ke tempat lain, balik ke negeri asal dia ke. Ya. Khamisan, al-khamis anna al-mar'ata kanat dhata mansibin wa jamalin bihaythu inna kulla wahidin min hadain al-amrayn yad'u ila muwaqa'atiha. Fifth, the woman who desired him was someone of status and beauty to the extent that any of these two characteristics would be enough of reason for the action to occur. Ya. Untuk berlakunya seksual kalau dia cantik saja pun dah cukup. Kalau tak cantik pun dia ada kedudukan, harta dan pangkat pun dah cukup. Apatah lagi kalau kedua-duanya ada. As-sadis annaha ghairu mumtani'ah wala abiyah fa inna kathiran minan nasi yuzilu raghbatahu fil mar'ati iba'uha wa imtina'uha lima yajidu fi nafsihi min dhulil khudu'i was su'ali laha. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا. Ya. كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. 6. She was not desisting or refuting. Indeed, many people's desire for a woman disappears if the woman herself is refusing or rejecting due to the humiliation that strikes him from a constant request to be with her. There are other people whose love and urge intensifies
If the woman rejects the initial proposal, as the poet said, I increase in love when she refused. The most beloved thing to a person is when she is prevented. So dia kata manusia dalam bab ni ada dua jenis. Satu orang lelaki yang jenis kalau perempuan tu tak mau layan dia, dia pun tak mau. Pasal apa? Ego dia. Kan dia rasa kalau dia terus duk kecek, duk mikat perempuan tu jual mahal, dia pun malas kan? Dia kata alah bercaklah dia seorang, banyak lagi orang lain. Dan ada orang lelaki jenis dia anggap itu cabaran. Lagi perempuan tu menolak, lagi dia mai. Kan? So ada dua jenis manusia. Fatiba'un nas, people's character differs. Some people's love increases when the woman's desire for the man grows, and it pacifies if the woman is unwilling. Dia kata sebagian orang bila perempuan tu dah tak mau, dia tinggal. Ada orang lagi perempuan tak mau, lagi dia kacau. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع وتشتد شهوة كل ما منع ويحصل من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. So kalau kita tengok, dia kata di sini, I was also informed by some of the judges that their urge and desire pacifies when their wife or concubine is unwilling to the extent he becomes unwilling to be with her. There are also others whose love and urge increases when they are deterred. Their desire intensifies whenever they are deterred and attains a pleasure similar to the pleasure felt when he attains hunted prey after it tried to flee, and that there is a pleasure in lawfully attaining something after difficulty and the keen desire to obtain it. So kalau kita tengok dalam cerita Nabi Yusuf ni ada dua pihak. Nabi Yusuf menolak. Dan kalau kita tengok Imratul Aziz, dia sebaliknya. Semakin Nabi Yusuf melawan kehendak dia, semakin dia nak Nabi Yusuf. Ya? Naam. Jadi, ala kulli hal, kod mana pun, sama ada dia tolak atau dia ni, kita ada titik persamaan. Titik persamaan dia apa? Kalau orang offer, itu memang confirm dah. Kalau dia tidak menolak, itu memang menjadi pendorong yang kuat. Kalau dia menolak pun menjadi pendorong yang kuat, apatah lagi kalau dia menawarkan, dia tidak menolak. Bukan tidak menolak, dia yang mulakan langkah. Dan cerita Nabi Yusuf ni lebih dahsyat daripada itu. So pointnya, kalau kita kata ada orang bila ditolak ajakannya untuk melakukan hubungan seksual, dia semakin bernafsu, dan dia rasa itu cabaran untuk diri dia, untuk dapat dia lagi memujuk, lagi goda, lagi apa semua, sampai dia dapat apa dia nak daripada bini dia. Bagaimana kalau dia ditawarkan oleh wanita? Ini tidak ada khilaf lagi bahawa ini adalah dorongan yang kuat. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. 7. She sought, desired and seduced him and exerted her effort. Through this, he was sufficed the burden of pursuing her and the submissiveness of desiring her. Rather, she was the one who pursued and who subservient while he remained honourable and sought after. So kita tengok dalam kes ni bukan sahaja wanita tadi tidak menolak, bahkan dia yang memulakan langkah. So dorongan yang begitu kuat. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له حيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 8. He was in her home and under her control, wherein he feared that she would harm him if he did not comply with his request. Thus, the incentive of desire was combined with fear. Dia ada raghbah. Dia bukan sahaja digoda, tapi juga diubud dari dua arah. Sebab dia berada di rumah perempuan ini. Ya. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنما هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. Means there was no fear that she or anyone else from her entourage would expose what happened, because it was she who was the one who pursued and desired the act after she had locked
the doors and send the guards and watchmen away. Tengok, dia dah ambil segala precaution untuk mengelakkan sebarang pengetahuan orang. Jadi tak ada takut nak malu kat orang. Al-ashir annahu kana fi adh-dhahir mamlukan laha fi ad-dar bihaythu yadkhulu wa yakhruju wa yahduru ma'aha wa la yunkaru alayh. فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي كما قيل المتشرفة من أشراف العرب. ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادي وطول السواد بيننا. Dia kata 10. It appeared to onlookers that he was her slave in the home, as he would enter the home and exit be present in the home without objection from others. So there was a sense of affability which preceded the seduction. This is one of the strongest incentives, as was the case with a particular woman from the nobles of the Arabs. When she was asked what led you to commit fornication, she replied, the closeness of the cushions and lengthy period of intimate discourse. She meant the closeness of the man's pillow to mine and the long period of private conversation between us. Yang ni dia kata, bila duduk perempuan dengan lelaki duduk dekat, ya, dan meluangkan masa yang sama, ya, qurbul wisad tulus siwat, ya, dekat bantai dekat, dan meluangkan masa yang lama bersama-sama, itulah mempengaruhi perkara tersebut. Dan dari segi kedudukan Nabi Yusuf ini, bila benda tu berlaku, dia adalah satu perkara yang mendorong yang kuat, sebab dah lama dah saling hang aku duk tengok dan sebagainya. Al-11 أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأردت إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعانه بالله عليهن فقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. 11. She used the aid of the leading plotters and conspirators. Dia bawa geng-geng dia pula, Ibn Aziz ni. She showed him to them and complained of her condition to them, so that she would use them to her advantage. So Prophet Yusuf sought the aid of Allah against them. He said, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. If you do not avert from me their plan, I might incline towards them and be of the ignorant. Jadi dia, Imratul Aziz ni guna geng dia. Perempuan-perempuan yang macam ni, dia asalnya ada geng yang sama-sama duk buat benda-benda jahat ni. So dia angkat geng untuk ugut Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam minta bantuan kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka Allah Taala lindungi dia. Al-12 أنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. Demikian juga dia diugut dengan pemenjaraan kalau tak mau follow apa yang dia nak. الثالث أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابلهما به أن قال يوسف أعرض عن هذا وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيرة. Yang ke-13, kita tengok Al-Aziz tu sendiri, suami kepada perempuan itu, did not appear to show the jealousy or concern that was sufficient to separate between them and distance each one from the other. Dia tidak mengambil langkah-langkah yang agresif untuk memisahkan mereka. Sebaliknya dia sekadar berkata kepada Yusuf, a'rid an hadha. Jangan layan benda ni. Dan dia kata kepada bini dia, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Minta ampun, sudahlah. Tidak ada langkah-langkah agresif, maksudnya tidak cukup rasa cemburu, jealousy tidak ada ataupun kurang. Wa ma'a hadhihi ad-dawa'i kullaha fa'athara mardat Allah wa khawfah. Dalam keadaan ada 13 faktor yang kuat mendorong yang untuk buat benda ni, Nabi Yusuf alaihissalam pilih keridaan Allah dan takut kepada Allah. Wa hamalahu hubbuhu lillahi ala an ikhtara as-sijna ala az-zina, dan disebabkan dia cinta kepada Allah melebihi segala-galanya, dia tidak cintakan selain Allah, dia hanya cintakan Allah, mencintai apa yang Allah cinta kerana Allah, cintanya sahih, iradahnya sahih, maka dia sanggup pilih penjara daripada zina. Faqala rabbi as-sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Nabi Yusuf kata, Tuhanku, penjara lebih aku suka daripada apa yang mereka ajak ini.
وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصم ويصرفه عنه صاب إليه بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفة بربه وبنفسه. Dan yang paling penting, Nabi Yusuf AS bila dia berada dalam situasi tersebut, dia tidak letakkan harapan pada dirinya tetapi harapan kepada Tuhannya, kerana dia tahu diri tidak boleh menjaga. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Betul tak? Nabi Yusuf bagi tahu, jiwa mengajak kepada buruk kecuali yang Allah Ta'ala lindungi. Maka dia minta lindung kepada Allah. Ini yang paling penting. Bila kita berada dalam situasi tersebut, kita berlindung dengan Allah. Bukan kepada kekuatan diri kita, kerana diri kita tak mungkin boleh lawan. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. Dan kisah ini ada banyak faedah dan hikmah, lebih daripada 1000 faedah, kata Ibn Qayyim. Dan mudah-mudahan jika Allah Ta'ala beri taufik, kita akan karang kitab yang khusus berkenaan dengannya, kata Ibn Qayyim. Tapi tidak diketahui ada kitab ini. Cuma akhirnya yang buat benda ni ialah Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kitabnya maklum, matbu' dan sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Bolehlah rujuk dan baca fawaid daripada kisah Nabi Yusuf AS ini, yang mana asalnya diinspirasikan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, kemudian diteruskan oleh ulama terkemudian. Naam. So poinnya adalah Ibn Qayyim nak bagi tahu Nabi Yusuf AS dalam keadaan dia ada dorongan yang kuat untuk terjebak dalam maksiat, tapi dia boleh lawan. Jadi bermakna ishq suar ini, Al-Quran telah tunjukkan kepada kita jalannya. Sama ada yang berkaitan dengan perempuan, angau ni, sama ada angau kepada perempuan, adalah cerita dalam Quran, dan Quran dah tunjuk jalan macam mana nak lepaskan diri daripadanya. Dan nanti dia akan cerita juga bagaimana angau kepada sesama jantina juga. Al-Quran sudah cerita, dan bagaimana cara untuk kita melepaskan diri daripadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin tak ada soalan rasa. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.